Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. Jadi muka surat 15 kitab terjemahan Jawi. Kata musannif rahimallahu taala, wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun wahidan lazima alla yujada syai'un minal alami liluzumi ajzihi hina izin. Baca bismillahirrahmanirrahim. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala فلأنه لو لم يكن واحدا لزم ألا يوجد شيء من العالم للزوم عجزه حينئذ. Atau di sekalian pertama sekali syukur dengan makna kita sedarkan syukur Allah lah yang masih memberikan nikmat, mengekalkan kita dan masih memberikan peluang pada kita berada atas muka bumi dia ni. Alhamdulillah. Syukur dapat kita nikmat Islam melalui Islamnya mak ayah kita, dengan disyariatkan hukum demikian kepada syariat yang disyariatkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dengan Islam yang Allah Ta'ala beri pada kita itu, limpah kurnia dia lagi, dimudahkan kita untuk taat, dijauhkan kita untuk daripada buat maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia lagi, disedarkan kita kewajipan untuk ilmu, disedarkan kita pentingnya belajar ilmu, disedarkan kita kepentingan ilmu tauhid, disedarkan pada kita untuk mencapai matlamat hidup, untuk menjadi ahli tauhid. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan, kelapangan masa, keterbukaan hati, boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah, berada pula majlis yang sangat mulia ini untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin. Sambungan kita masih bab burhan dalam sifat-sifat yang wajib pada Allah Ta'ala yang telah kita pelajari. Topik besar kita bicara ni burhan. Burhan dengan arti kata lain ataupun dengan definisi dia adalah satu kaedah penaklukan akal menggunakan sekurang-kurangnya dua rangkai kata ayat disusun dengan format tertentu untuk menghasilkan natijah yang jitu. Yang tegut. Itu adalah dipanggil burhan, dan tak dipanggil burhan melainkan dia adalah kaedah pendalilan akliyah. Pendalilan menggunakan metodologi berfikir. Adapun dalil-dalil yang disebut nas itu adalah dalil menggunakan dalil Quran dan hadis. Itu pun untuk memahamkan guna kaedah dalil nas Quran hadis ni, dia perlu ilmu yang banyak untuk memahamkan dilalah lafaz, untuk menunjukkan makna yang perlu dipaham daripada lafaz Al-Quran dan hadis. Fi'il amar dia dilalah macam mana, nahi dia macam mana.
istifham macam mana, kalau dia qadiyah hamliyah, maksudnya ayat-ayat penyata dalam bahasa Arab, macam mana daripada ayat penyata memahamkan ada suruhan, ada larangan, ada suruhan pula wajib, ada faham sunat, ada faham makruh, ada faham harus. Tak boleh dipahamkan melainkan ada disiplin ilmu yang sangat besar yang perlu kita pelajari, barulah boleh faham nas Quran hadis. Satu ulama ajar kat kita melalui kitab, umpama kita baca ni, dalam nak mengenal Allah Ta'ala pun alat yang paling senang diajar pada kita, dalil ataupun akidah berdalil ni adalah menggunakan dalil akliyah. Satu disebut dengan burhan, bukan nak mengenepikan hadis dan Quran, kerana intipati dia adalah Quran dan hadis juga, tapi diberikan kaedah burhan ini pasal dia adalah antara alat, antara format yang kita faham betul, boleh dapat jawapan betul, kerana alat yang untuk kita boleh memahami burhan ni ada pada kita. Tak perlu orang kata belajar makan masa yang panjang untuk memahami macam mana kaedah nak memahami dilalah ataupun apa sains yang ada pada lafaz-lafaz Quran hadis untuk menunjukkan kepada makna dia. Sains tu maksudnya isyarat ataupun dilalah tu bahasa Arab tu. Nak faham ni dilalah apa? Dilalah apa? Kalau kata tegah Nabi tu tegah haram ke? Tegah makruh ke? Tegah harus ke? Tegah tu tegah perli ke? Kalau kata suruh pula, suruh tu suruh wajib ke? Suruh sunat ke? Adakah suruh tu suruh tapi dengan makna larang? Ada juga. Ada larang tu suruh tapi makna larang wajib. Ada suruh tapi makna larang sunat. Banyak tu nak faham tu. Ada disiplin dia, ada ilmu dia kena belajar. Satu ulama di atas nak berkisah ke situ renyah. Bukan sebarang orang boleh memahamkan dia, maka diberikan alat yang paling mudah pada kita yang memang sedia ada. Allah Ta'ala bekalkan bagi setiap nama insan, tak dipanggil insan melainkan ada akal. Dia akal lah alat mudah untuk mengenalkan kita pada Allah Ta'ala. Satu didatangkan kaedah kita burhan. Belajar pun bukan sebarang burhan, tapi ummul burhan. Ummul burhan tu singular, ummul barahin itu plural dia. Plural dia. Jadi kita dah belajar ni, semua nak belajar, semua burhan. Jadi burhan seterusnya kita nak belajar ni adalah burhan nak memahamkan kenapa mesti Allah Ta'ala sa dari sudut nisbah ilmu kita belajar dah. Bila faham Allah Ta'ala nak tauhid Allah Ta'ala, mengasakan Allah Ta'ala ni, asalkan zat dia, asalkan sifat dia, asalkan perbuatan dia. Sedikit syarahan dengan apa saya dah belajar dan lalu pada kitab, intipati dia antaranya satu lagi setelah sabitnya perbuatan, itulah asar daripada perbuatan ataupun natijah daripada perbuatan. Dengan natijah Allah Ta'ala buat kita dipanggil satu lagi tauhid dalam bab milik. Dalam bab milik nak memahamkan satu-satu tu dalam bab asar, dalam bab milik, dalam bab perbuatan, dalam bab sifat, dalam bab zat, mestilah keempat-empat perkara ni tauhidkan Allah Ta'ala. Dan dalil tauhid tu semuanya ada dalam Quran hadis. Nak memahamkan dilalah tu saya kata nak memahamkan dia perlu ilmu banyak. Kalau saya dan lagi saya sebut, kalau teringat ke apa, asas kita atas bicara burhan, tengok cara berfikir akal dululah. Dan metodologi berfikir akal ni saya akan relatekan lagi yang satu ayat Quran. Yang ayat Quran itu adalah inti daripada apa yang dia nak sebut ni. Ambil pada sana, tapi sebut dengan bahasa Quran, dalam bahasa Quran. Boleh tengok nanti beza antara bahasa Quran dengan bahasa ulama. Bahasa ulama lebih mudah untuk dihadam. Bahasa Quran bukan sebarang orang nak hadam. Saya silap, rasa macam faham tapi tak faham. Pasal bahasa dia begitu tinggi, tidak boleh memahamkan dia melainkan orang yang sempurna akal, orang yang sempurna ilmu alat memahamkan kefiat untuk beristidlal daripada lafaz-lafaz Arab, baru boleh nak memahamkan dengan tepatnya apa kehendak daripada Al-Quran dan hadis. Sikit sebanyak saya dah cerita kat tuan-tuan tu, nak cerita apa? Kenapa relevannya ulama dulu walaupun belajar satu perkara yang penting,
tapi dia tak datang dengan Quran dan hadis. Bahkan disebut keputusan dia saja. Ni keputusan tauhid, ni keputusan fiqh, ni keputusan tasawuf. Kalau ngaji tajwid, ni keputusan tajwid. Dia tak sebut pun hadis mana, Quran mana, hadis mana, Quran mana, hadis mana, Quran mana. Kalau sebut pun bukan semua orang kerti. Bukan semua orang kerti. Satu, bukan satu kecerdikan zaman ulama. Bila ulama dah hurai kat kita, bukan satu kecerdikan satu orang yang dia boleh quote Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Pasal orang sesat pun, Wahabi pun Quran hadis, Quran hadis. Itu. Syiah pun Quran hadis, Quran hadis. Yang liberal pun Quran hadis, Quran hadis. Orang anti hadis pun Quran hadis, Quran hadis. Nak kata apa? Quran kod dia Quran hadis, Quran hadis. Surah sekian. Yang apa tu? Pahaman batiniyah. Quran hadis, Quran hadis. Lepat pun Quran hadis, Quran hadis. Nak cerita apa? Nak cerita apa? Saya nak tunjuk apa? Macam mana boleh Quran jadi sesat? Pasal tak betul kaifiat cara ambil istidlal, dan tak semua orang boleh faham dilalah yang ada pada lafaz. Baik. Ada pun akal boleh. Satu, kadang-kadang orang awam saja pun boleh mengenal lah orang ni betul dan salah. Orang awam saja. Ada bab-bab yang orang Ta'ala bagi pengetahuan ni, dia syait maklum fiddin bidarurah. Baik. Panjang ni kalau saya sebut panjang ke sana, cuma nak menunjukkan mengapa kita belajar ni burhan, bukan belajar Quran hadis. Sebab mengapa tu, sikit alasan tu. Tak faham tanya, ataupun tak apa jelas ke, ragu ke, sangsi ke, ataupun tak puas hati ke, kod saya boleh hilangkan kesangsian itu. Zaman sekarang ni jangan orang semua dia teruja kalau tengok orang boleh kod Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Kalau orang yang faham tu, setiap ayat Quran yang orang tu kadang-kadang tu sebut Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, kita tengok lawak dia. Lain langsung apa maksud yang dia sebut dengan Quran hadis yang dia sebut dengan maksud yang dikehendaki daripada Al-Quran hadis tu. Baik. Jadi kita nak sambung ni, kata dia adapun bukti, terjemah dia wa amma burhan wujubil wahdaniyah lahu ta'ala. Adapun bukti asa bagi Allah Ta'ala itu macam ni kaedah berfikir dia. Sekiranya dia Allah Ta'ala ni bukan satu, kalau dia tak satu, tentu dia berbilang. Cara berfikir betul tak? Tak satu, tentu berbilang. Lepas tu, kalau berbilang ni, nescaya pasti bila berbilang, apa akan jadi? Kalau Tuhan ni berbilang, apa jadi? Pasti tidak diwujudkan sesuatu daripada alam ini. Kalau Tuhan ni tak wahdaniyah, bahkan atas nama uluhiyah ni, dia boleh ta'addud, boleh berbilang, apa akan jadi? Alam ni tak ada. Tengok cara dia berfikir. Macam mana tu? Tuhan kalau bukan satu, alam ni tak ada. Ada alam ni menunjukkan satu Tuhan. Ilah tu hanya besar. Yang ni yang kita nak bagi betul kepala otak, yang ulama kita ajar disiplin ilmu satu. Yang semua makhluk ni adalah petunjuk, adalah dalil, adalah sains untuk menunjukkan Allah wahid. Ya. Wahid sudut zat, wahid sudut sifat, wahid sudut af'al, wahid sudut milik. Satu, kadang-kadang kita belajar macam ni, dia lagi susah daripada kita belajar ambil faham yang ulama dah syarah. Pasal nak memikir bukan senang. Itu nak memikir bukan senang. Belajar dengan Quran hadis lagi bukan senang sebenarnya. Walaupun ada orang kata, alah balik je Quran hadis. Kalau kata itu adalah senang, semua orang balik pada Quran hadis, semua orang betul. Tapi ramai orang yang tengok Quran hadis, balik pada Quran hadis, masih sesat. Sikit gitu. Yang tu pun kau tak puas hati tanya, kan? Betul ke ustaz ni ajar apa pelik-pelik kan? Ada pula balik Quran hadis sesat. Saya syarah tu je pula kan. Dengar dia tu apa dia? Kalau pernah dengar lagilah jelas. Maksudnya memang betul. Berapa banyak kenyataan kita dengar, orang-orang yang berhujah dengan Al-Quran hadis, dengan Quran hadis tu dia boleh jadi sesat. Baik. Jadi kaedah berfikir dia kata, kalau Tuhan ni tak satu, pasti tak diwujudkan sesuatu daripada alam ni. Bahasa lain apa? Alam ni tentu tak ada.
tentu alam ni tak wujud. Pasal apa? Kerana pasti lemahnya Allah Ta'ala ketika itu. Kalau Allah bukan satu, dia lemah. Bila lemah takkan jadi alam ni. Bahasa yang ni pun pendek lah. Quran lagi pendek. Kalau saya sebut sekali lalu ayat Quran, Allah Ta'ala kata apa? Yang maksud dia macam ni. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah pada langit bumi ni ada alihatun, ada beberapa Tuhan. Lafaz tu untuk menyatakan ta'addud alihah ni. Kalaulah pada langit bumi ni ada beberapa Tuhan, lafasadata, nescaya langit bumi ni rosak. Fasadata, apa dia? Samawat wal ard. Macam mana, apa maksud langit bumi ni rosak? Itu yang saya kata bahasa Quran dalam. Apa maksud rosak ni? La ada mata. Maksud lafaz sadata, la ada mata. Langit bumi ni tak ada. Tuhan kalau dua je, tak ada. Kalau Tuhan dua tu satu hal lah. Bahasa sepatutnya, kalau tak wahdaniyah Allah bersifat ilah, sama ada sudut zatnya, sifatnya, perbuatannya, miliknya, alam ni tak ada. Masuk kendung sikit. Macam mana boleh? Kalau kita belajar mudah-mudah cara berfikir, Perdana Menteri kalau dua orang macam, untuk mudah fikir, itu je kan. Satu isteri, dua suami, macam itulah bandingan berfikir. Jalan raya satu tapi dua bas nak duduk, macam rosak. Mana boleh? Itu semua cara berfikir lah kan. Cara berfikir. Jadi nak menunjukkan apa? Mana mungkin Malik ada dua, Mamluk satu. Mudah bahasa Arab lah sikit kan. Pemilik dua, yang dimilik satu. Boleh? Terbaliklah. Pemilik lah satu, yang dimilik tu banyak tak apa. Makhluk banyak tak apa. Tapi Khalik masih satu. Boleh? Faham? Munasabah ke teori tu? Ini teori konspirasi ke apa? Teori apa ni? Teori tauhid lah. Dia punya dalil mudah tu ya lah. Simple lah dia sebut kan. Atas bicara asal, kalau Tuhan ni dua, maksudnya zat Tuhan dua, ada zat satu, ada zat dua. Boh je bahasa zat dulu. Dan zat dua tu maksudnya mana? Allah Qadim, misalnya Arash Qadim. Tak jadi langit bumi. Pasal apa tak jadi langit bumi? Kalau hujah detail dia, ulama panjang lah syarah. Tak mana, syarah panjang tu tak mana. Sekali lalu kalau saya sebut, nak syarah tu, nak syarah burhan tang mana? Tang bila ta'addud lemah. Itu nak syarah tu. Nak burhan situ lah. Maksudnya nak didalilkan, nak dihujahkan, nak diburhankan, nak beri penjelasan tu, macam mana nak menunjukkan, nak menghuraikan, nak mensyarahkan berbilangnya Tuhan ataupun ilah ni kalau dia ta'addud lemah. Mesti khasnya atas bicara asal, bicara zat. Kalau zat pun kalau ada dua yang bersifat ilah, lemah. Bila lemah alam takkan ada. Bila lemah alam mesti tak ada. Apatah lagi kalau zat pun takkan mungkin ada berbilang. Begitu juga mustahil akan ada alam kalau sifat berbilang, perbuatan berbilang, milik berbilang. Satu atas nama mutlak, milik Allah mutlak, perbuatan Allah mutlak, sifat Allah Ta'ala mutlak, zat Allah Ta'ala mutlak. Makhluk tak ada yang mutlak. Zat makhluk muqayyad, sifat makhluk muqayyad, perbuatan makhluk muqayyad, milik makhluk muqayyad.
Dia punya penyataan tu mesti faham tu. Faham tu insya-Allah faham, mudah nak memaham istidlal. Yang ni pun saya lebih pada sebenarnya kepada memahamkan kenapa mesti wahdaniyah. Saya tak keburhan pun kan. Tapi nak kata Allah dia mutlak dari sudut zat, sifat, af'al, milik, makhluk tak ada. Contoh kalau rumah milik kita kan, sebelum milik kita milik orang, lepas kita mati milik orang lain pula. Satu kata muqayyad. Kalau rumah kita baru buat rumah kita, kita mati orang lain pula ambil rumah tu, bukan mutlak. Langit bumi ni, sebelum ada langit bumi pun hak Allah Ta'ala mutlak. Dia nak buat apa dia nak buat, bila dia buat pun dia punya, kalau dia binasa pun dia punya, mutlak. Itu kalau sebut milik tu mesti wahdaniyah bab milik, bab perbuatan. Allah dia saja yang memang boleh buat perbuatan. Makhluk takkan boleh ada semutlaknya makhluk boleh buat perbuatan makhluk semutlaknya. Tak boleh. Satu bahasa mudah, apa bukti makhluk tak boleh buat perbuatan semutlaknya? Kita boleh terbang. Kalau perbuatan mutlak boleh tak? Terbang boleh, menyelam boleh, korek lubang boleh, terbang tak? Saya boleh terbang kan? Makhluk boleh terbang, kita suruh menyelam pula. Oi burung, menyelam. Makhluk boleh menyelam, suruh dia terbang, suruh dia berlari. Kalau makhluk tu mutlak, apa maksud? Mutlak, dia boleh buat apa saja kehendak dia nak buat. Apa? Dia mutlak, dia boleh buat apa saja dia nak buat. Sedangkan mana pula? Terbatas kita. Berapa banyak makhluk ni dia nak buat, apa benda yang dia nak buat, ada kehendak dia nak buat, tapi tak ada upaya dia nak buat. Nak menunjukkan perbuatan kita terbatas. Kan makhluk muqayyad. Tak ada, tak ada. Tak elok, tak ada elok. Tak sihat, tak sakit. Makhluk. Cuma kita kadang-kadang fenomena ni menyedar kita. Ada ketika kat kita pun kita tak sedar. Untuk ahli-ahli tauhid ni masya-Allah, dia bab ni yang paling besar. Dia kenal Allah Taala. La ilaha illallah. Apa saja yang ada keliling dia, pada diri dia, pada apa saja yang ada alam atas alam bawah, apa saja yang pada diri dia, yang dia tengok, dia dengar, dia rasa, dia sentuh, dia bau. La ilaha illallah. Rujuk ni kepada Allah. Semua tu dilalahkan Allah Taala wahid. Kalau dalam Quran dia sebut tentang masalah kejadian langit, bumi, siang, malam, hujan, apa semua tu, hujung akhir Allah Taala inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Semua tu adalah ayat, adalah tanda-tanda. Sebut dalam tafsir laayatin laayatin ala wahdaniyati lahu ta'ala liqaumin yaqilun. Dia adalah tanda-tanda untuk menunjukkan wahdaniyah yang Allah Ta'ala dari sudut zatnya, sifatnya, perbuatannya, miliknya. Siapa boleh faham macam ni? Qaumin yaqilun, qaum yang berakal. Jadi kita ni apa kita dah belajar ni? Kita belajar macam mana untuk ta'akulkan, jadi orang berakal, supaya apa yang ada pada diri kita, alam atas, alam bawah, apa saja makhluk yang kita sedar ni makhluk ni adalah dilalah menunjukkan Allah wahid. Yang tu Allah Ta'ala iktiraf dan puji, ini adalah qaumin yaqilun. Macam mana nak jadi itu? Jadi bila Allah Ta'ala puji ini, dapat sifat kepujian, boleh jadi orang berakal ni, maksudnya dia satu martabat yang istimewa, yang mulia, ada maqam di sisi Allah Ta'ala. Kalau nak guna bahasa itu, tentu kita belajar nak ke situ. Soal, semua orang boleh sampai ke tahap tu? Pasal apa? Pasal dia bukan senang. Pasal Allah Ta'ala bila puji ni, bukan semua orang boleh dapat martabat tu. Dan nak mencapaikan dia perlu kepada kesungguhan, ada tertib disiplin ilmu untuk mencapai jadi qaumi yaqilun tu. Jadi kita duk belajar ni, belajar baru nak belajar macam mana untuk jadi qaumi yaqilun. Jadi khas kita nak bicara burhan. Jadi burhan dia ajar apa? Kalau Allah tak wahdaniyah dari sudut zat, sifat, af'al, milik, apa akan jadi? Alam ni tak ada. Pasal apa alam tak ada? Lemah. Jadi nak ambil faham burhan ni mana? Ta'addud dalam bab uluhiyah lemah.
Tak mana lemah? Yang Tuhan satu pun lemah, Tuhan dua pun lemah, dua-dua lemah, dua-dua bukan Tuhan, dua-dua takkan boleh jadi alam. Boleh? Faham saya cakap apa? Tu yang ada ulama kalau kita ngaji syarah-syarah kitab, dia syarah banyak, satu. Macam mana nak menunjukkan burhan ataupun metodologi berfikir dia bila kata ada selain pada Allah Ta'ala boleh bersifat uluhiyah, tentulah dua-dua lemah, dua-dua bukan Tuhan, alam ni takkan ada. Tak saya sebut sekali lalu, khas sebut bab zat, dua Tuhan. Kalau nak sebut dua Tuhan atau dua yang bersifat ilah, Tuhan ni wujud, Tuhan ni wujud. Kalau sebut Tuhan, bahkan bukan saja Tuhan, kita sebut macam ni ya, Allah wujud, Allah sedia wujud, kita pun sedia wujud. Buat Allah wujud, Tuhan satu lagi wujud, kita memang tak pernah fikir ada satu Tuhan lain. Yang ni dah memang orang kata apa, tak ada satu benda susah kat kita. Masalah kita apa? Ni kita duk faham Allah wujud, duk faham kita pun macam sedia wujud, tak pernah rasa Allah wujudkan kita. Mustahil lah tu. Di atas nisbah ilmu kita belajar dah, wajib kita sedarkan Allah memang wujud, wajib wujud, aku harus wujud, Allah dah wujudkan aku, baru jadi ahli tauhid. Itu ilmu. Perasaan satu hal, macam mana nak hasilkan perasaan tu. Asal kita bicara ialah kalau Allah sedia wujud, kita pun rasa macam kita sedia, rasa macam alam ni sedia, rasa macam arash ni sedia, Lauh Mahfuz kita beranak-anak dah tengok dah sedia dah alam ni, duk rasa alam ni memang ada. Apatah lagi duk faham is nature, naturally. Jadi faham naturally ni maksudnya seolah-olah alam ni pun wajib wujud, Allah pun wajib wujud. Bahkan duk rasa wujud alam ni lagi kuat daripada wujud Allah Ta'ala. Mustahil. Tu bagi pencerahan akal tu. Baik, kalau katalah memang betul Allah Ta'ala sedia ada, makhluk sedia ada, makhluk sedia ada, alam ni sedia ada, jadi dua-dua Tuhan lah. Pasal dua-dua kidam, dua-dua wujud, tentulah dua-dua bakok. Bila dua-dua bakok, dua-dua handal, dua-dua ada kehendak, dua-dua ada keinginan, dua-dua ada ilmu, mestilah dua-dua ni atas kata dia ilah, yang ni sempurna, yang ni pun sempurna. Boleh? Faham saya sebut apa? Bila yang ni sempurna, yang ni sempurna, yang ni nak buat, yang ni nak buat, boleh ke yang ni nak buat, yang ni nak buat, lepas tu yang jadi satu? Boleh? Sedangkan Tuhan dua. Kalau Tuhan dua, yang ni nak buat, yang ni nak buat, tentu akan jadi dua. Biasa tengok tak kat alam ni semua dua. Ada? Bangun batu ada dua, bumi ada dua, bulan ada dua, ada? Mahyudin ada dua? Mahyudin mana tak tahu lah. Ingat Mahyudin pula dah. Tok Wan tu ada dua. DAP ada dua, contohlah kan. Kata Harapan ada dua, ada? Mana ada, semua satu. COVID-19 pun ada dua. Sajalah bubuh nama banyak-banyak tu kan. Itu mana ada? Setiap makhluk yang ada dalam dunia ni semua tak tahu, jadikan hanya single piece only. Daripada awal penciptaan dia sampai kiamat. Baik, nak menunjukkan apa? Itu nisbah Allah Ta'ala bagi jadi makhluk. Okey, asal nak cerita ialah jadi makhluk semua duk tengok ada satu, mesti pencipta dia satu. Kalau pencipta dia dua, tentulah dua-dua ni boleh mencipta apa? Tentu makhluk ni dua lah. Ada makhluk dua? Tak ada. Jadi kalau tak ada makhluk dua, jadi bila makhluk ni yang buat ni satu Tuhan, dia boleh buat satu makhluk, Tuhan ni dah tak boleh buat pasal yang ni dah kena buat. Jadi Tuhan ni kuat, Tuhan ni lemah. Atas kita andaikan yang ni Tuhan, yang ni pun Tuhan ni kuat, Tuhan ni lemah, tak kena. Pasal apa? Boleh jadi Tuhan ni yang buat, boleh Tuhan ni yang tak buat. Bila yang ni buat, yang ni tak boleh buat. Bila yang ni buat, yang ni tak boleh buat. Dua-dua lemah, mustahil. Alam ni takkan jadi dengan suasana macam tu, fenomena macam tu. Apa dia? Alam ni takkan ada kalau Tuhan macam tu. Tuhan macam tu rupanya takkan jadi alam ni, mustahil. Tu dia nak kata burhan untuk menunjukkan kalau ta'adud ilah lemah. Itu kita cerita dua-dua tak kelahi tu, dua-dua yang ni buat dah yang ni tak boleh buat. Bila yang ni buat, yang ni dah tak boleh buat. Boleh?
Kalau dua-dua buat, mana boleh dua-dua buat? Kalau dah ada buat satu lagi, bodoh. Dah buat apa satu lagi nak buat? Boleh? Ada ke Tuhan yang sempurna? Dia buat dah satu, untuk Tuhan kedua tindih di atas perbuatan dia. Bodoh. Garisan pun kalau dah satu garisan, buat satu garisan yang kedua. Bodoh. Bodoh sangat. Dah ada gigi elok, pergi ambil gigi palsu, buh lah. Bodoh. Kalau buang gigi, bubuh gigi palsu, nak sabar je. Tak faham? Bodoh tu tak mana? Bodoh tak mana tu? Ni cerita Tuhan weh. Bila Tuhan ni, Tuhan dah buat satu lagi, Tuhan ni tindih di atas Tuhan yang buat satu lagi. Bodoh. Rosak cara berfikir. Kita berfikir macam tu, siapa? Pasal ni dua-dua Tuhan. Itu yang kalau Allah Ta'ala sebut Quran, mention kat kita cara berfikir, lau kana fihima alihatun illallah, selain daripada Allah Ta'ala, kalau adalah alihah-alihah macam ni, apa akan jadi? La fasadata. Apa maksudnya? La ada mata. Takkan ada langit bumi. Soal, langit bumi ada? Antara langit bumi ada? Di dalam apa? Ahad, 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 Wahid, Allah, la ilaha illallah. Cuma kita punya kefahaman tak mendalam macam mana Bilal bin Rabah sebut Ahad, Ahad. Kita tahu satu kita. Kita belum secerahnya macam mana Rasulullah faham Ahad. Macam mana Bilal bin Rabah sebut Ahad, Ahad, Ahad. Macam mana sepatutnya kita faham Qul huwallahu ahad. Macam mana kita faham inna ilahakum lawahid. Kita jauh faham lagi. Pasal kita belum faham prinsip wahdaniyah Allah Ta'ala. Pasal kita duk rasa ada ghairiyah selain pada Allah Ta'ala. Bila wahdaniyah ni, maksudnya kita akan rasa aku ni datang daripada Allah, semua asal daripada Allah. Sekurang-kurangnya disyarah oleh para ulama kita, untuk faham wahdaniyah ni, boleh burhan macam ni pun cukup lah. Allah makhluk banyak, semua makhluk datang daripada Allah Ta'ala, cukup lah. Habis-habis bodoh itu tauhid masih lagi dapat. Nak faham panjang lagi lah faham dia. Tapi yang tu mesti lagi dapat. Kalau yang tu pun tak boleh dapat, punya iman ada kat kita dah. Mana iman ini? Sampai tak pernah ada perasaan bahawasanya aku ni datang daripada Allah Ta'ala. Allah bagi jadi aku, Allah bagi jamu aku, Allah bagi melihat aku, Allah bagi mendengar aku, Allah bagi kedekat aku, Allah yang jadikan siang malam, Dia yang menjadikan hujan, panas, kemarau, apa semua ni. Tak ada apa yang berlaku, melainkan semua ketentuan daripada Dia. Wajib tu, wajib iktiraf tu, wajib kenal tu, wajib tahu tu, wajib faham tu, wajib reti tu, wajib sedar tu. Sedar 24 jam la ilaha illallah ni antara makna dia. Apa dia? Allah dia creator, makhluk ni semua adalah Allah Ta'ala punya creation. Kita ni semua makhluk, Allah Ta'ala khalik. Wadaniyah Allah ni tak mana? Allah dia saja satu khalik, yang lain semua makhluk. Makhluk mesti berhajat pada Allah, Allah tak hajat pada makhluk. Ni sekurang-kurang makna la ilaha illallah yang mesti faham. Sekurang-kurang wadaniyah mesti dipaham. Ada istilah ulama sebut wahdatus syuhud, syuhudul kasrah bil wahdah, syuhudul wahdah bil kasrah. Syarah tu tak kira panjang, tak betul syarah sewil. Yang tu ngaji lama sikit lah. Saya sebut sering saya sebut kan, ngaji lama sikit, ngaji 5 minit boleh jadi ahli tauhid. Andai kalah para sahabat tu. Sahabat pun 13 tahun baru terima sembahyang. Kita ngaji 15 minit terus jadi ahli tauhid. Wow. Sikit tu. Apa nak sebut ni? Asal saya nak syarahkan, burhankan dua yang bersifat uluhiyah, dua-dua lemah, alam tak jadi. Uluhiyah kalau ada dua-dua lemah, dua-dua out. Mesti ilah sebenar satu Kalau anda kata ada dua-dua lemah. Boleh faham saya cakap apa? Ilah ni kalau ada dua lemah, dua-dua out. Pasal bukan ilah lah, pasal ada dua. Ilah ni mesti satu lah. Apa dalil ilah ni mesti satu? Pasal kita makhluk semua satu. Mendalilkan khalik kita satu. Tak mungkin makhluk ni semua satu, hanya single piece. Tapi pencipta kita 2, 3, 4.
Tak munasabah. Ghairu ma'qul. Tak munasabah. Jadi saya nak tunjukkan tadi, dua-dua ilah lemah. Ada dua ilah je lemah. Pasal bila ada dua ilah, sekali lagi juga sebut di atas syarahan burhan itu, sama ada dua-dua ni berbakat atau dua-dua berkongsi. Baik, faham macam tu kan? Dua-dua berbakat kongsi. Sopa lah, apa saya cakap ni? Sama ada dua-dua berbakat atau dua-dua kelahi. Kelahi lah. Astagfirullah, apa lah. Nika pun dengar je hayal lah punya. Apa ya? Jujur sedap. Bila dua Tuhan, sama ada dua-dua berbakat, dua-dua kelahi. Dua-dua berbakat, lemahlah kena bakat. Kalau dua-dua tak bakat, mestilah akan jadi makhluk ni dua-dua-dua. Nak cerita hari tu. Kalau dua-dua berbakat pun bukan out of order, bukan Tuhan. Kalau dua-dua kelahi memang jelas sangat tu. Waktu kau tak faham memang bodoh gila punya. Tuhan ni, Tuhan A, Tuhan B kelahi. Tuhan ni bagi jadi, Tuhan ni tak lagi jadi. Dia bagi jadi je, dia bagi hancur. Dia bagi jadi, bagi hancur. Apa kan jadi? Tak ada alam. Tu tak ada alam tu. Alam ada ke tak ada? Ada. Apa faham? Mana ada dua Tuhan macam ni duk kelahi? Tuhan kelahi takkan ada. Siap. Tuhan berbakat pula. Tuhan berbakat macam mana? Dua-dua bakat jadi satu. Dua-dua bakat ni buat kitab. Seorang buat seorang sebelah. Buat seorang sebelah, yang ni pun lemah, yang ni pun lemah. Pasal apa? Yang ni boleh buat sebelah kanan, yang ni buat sebelah kiri. Yang ni dah tak boleh buat belah kanan, pasal yang ni dah buat belah kiri. Yang ni tak boleh buat belah kiri, pasal yang ni tak boleh buat belah kanan. Dua-dua tak boleh pakai. Dua-dua lemah. Dua-dua lemah, alam takkan jadi macam tu. Takkan ada alam ni. Ada ke tak ada alam? Ada. Apa faham? Tuhan bukan lemah. Bila Tuhan lemah, apa faham? Yang buat Tuhan, yang buat makhluk ni semua satu ke Tuhan? Tuhan tu satu ke? Boleh faham? Macam mana nak faham burhan tu? Soal. Cerdik lah kita nak faham burhan tu. Itu kata kita belum jadi qaumi yaqilun. Belum. Nak capai tahap tu saya kata Allah Ta'ala bila dia puji siapa-siapa yang dia puji dalam Quran tu, untuk mencapai tahap siapa yang Allah Ta'ala puji, apatah lagi dapat yuhibbu, apatah lagi dapat radhiyallahu ta'ala anhu. Nak dapat radhiyah dan yuhibbu ni bukan sebarang manusia. Dia mesti tahap satu pencapaian iman yang memang dah masuk sungguh dalam hati sanubari, dapat pencerahan akal atas cerita burhan ni, sangat dapat burhan yang jelas, sangat jelas, jelasnya faham ke Allah Ta'ala, faham perbezaan antara makhluk dengan Allah Ta'ala. Atas kita bicara tauhid, faham sungguh bahawasanya Allah ni ahadiyah Allah Ta'ala dari sudut zat. Takkan ada zat yang wajib wujud, yang kidam wujud, baqa wujud, qiyam binafsih, melainkan Allah. Makhluk tak ada asal. Makhluk baharu ada, makhluk ada pun binasa. Makhluk semua berhajat pada Allah Ta'ala. Makhluk lain pada Allah Ta'ala. Makhluk adalah ciptaan Allah Ta'ala. Makhluk adalah milik Allah Ta'ala. Makhluk adalah tasarrufat Allah Ta'ala. Makhluk adalah natijah perbuatan Allah Ta'ala. Memang ilah ni satu. Orang macam tu dia memang faham sungguh bab ketuhanan. Faham sungguh bab ketuhanan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita tu atas kita bicara dalil ni, atas kaedah burhan semudah ini dia sebut. Cuma nak memahamkan macam mana dua Tuhan lemah. Kalau apa bahasa mudah, kenapa dua Tuhan lemah? Sama ada berpakat ataupun kelahi. Kelahi alam tak jadi, dua-dua lemah. Pasal boleh kelahi. Ada pula Tuhan ni, yang ni power, yang ni tak power, yang ni power, yang ni tak power. Bukan Tuhan dua-dua. Tuhan ni, yang ni Tuhan, yang ni pun Tuhan. Betul pakat. Pasal tak kelahi, bila pakat, yang ni pun lemah, yang ni pun lemah. Pasal apa? Pasal kena pakat. Kalau tak pakat, mesti pakat ada dua. Tak ada dua. Jangan nak mohong. Dilihat dengan mata kepala, mana ada makhluk dua. Makhluk semua satu. Single piece. Cop jari kita pun satu piece saja. Takkan ada cop jari yang kedua macam kita, sebiji. Tak akan ada. Mustahil. Di atas janji sebut dalam Quran, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Atas syarahan para ulama pun kata dia tak akan ada yang second piece yang kedua, yang copy piece, tak ada.
Allah Ta'ala buat semua single piece, satu single piece. DNA yang macam kita, perangai kita, sifat kita, ni satu piece saja, takkan ada yang kedua. Menunjukkan Allah wahid, Allah ahad, Allah ahad. Jadi asal nak sebut kalau berpakat, lemah. Berpakat ni sama ada dua-dua buat satu benda, mustahil. Mula satu buat, lepas tu satu buat pula, mustahil juga. Ataupun yang ni buat separuh, yang ni buat separuh. Takkan Tuhan macam ni, pasal Tuhan ni boleh buat separuh, yang separuh lagi tak boleh dibuat. Yang tu adalah antara sebahagian daripada hujah-hujah sebut ulama. Dua Tuhan pastinya lemah, dua-dua lemah, dua-dua bukan Tuhan. Alam ni pasti tak ada. Bila alam ni tak ada, mustahil, pasal alam ni dua ada. Adanya alam ni, Allah Ta'ala ahad dan wahid. Boleh. Pelajaran tu besar tu, pelajaran tu. Kalau cerita balik, boleh tak cerita yang kita faham apa yang kita duk cerita tu? Saya cerita macam ni, tuan-tuan faham ke? Boleh? Saya cerita ni pun, saya mengaji dah berapa tahun dah, baru saya boleh cerita macam tu. Hasil daripada mengaji, belajar, mengajar, muzakarah balik, apa balik. Itu pun ada benda-benda yang dah lama tak sebut, tak apa dah sebut. Dia ada mu'assiraini ala asarin wahid. Dia beri tahsilul hasil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi istilah macam tu. Jadi yang ni apa? Ya, muawanatu ataupun musyarakatu ba'din ala ba'din tadullu ala ajzi. Bertolong-tolong antara satu, bermuafakat antara satu sama lain di antara dua Tuhan adalah dilalah kepada lemah. Bila lemah tak ada alam, sedangkan alam ni ada. Tuhan mustahil lemah. Sabit kudrat. Sabit kudrat ni berapa orang, berapa Tuhan yang kudrat? Ahad. Nak faham apa? Saya nak menunjukkan burhan, nak memahamkan bila ada dua, alam tak ada, apa sebut tu? Liluzumi ajzihi hina izin. Tujuan nak syarah tu macam mana nak menunjukkan ta'addud ilah, nama dia lemah. Kelahi lemah, berpakat pun lemah. Tuhan tak perlu pakat dan Tuhan tak ada siapa nak kelahi dengan dia. Faham saya cakap? Tuhan tak ada siapa nak kelahi dengan dia, tiada siapa nak pakat dengan dia. Dia tak perlu pada pakatan, dia tak perlu pada lawanan. Tak ada siapa boleh lawan dia. Kalau ada sebut bahasa lawan, itu atas nak menunjukkan ataupun nak memudahkan faham, yang ni engkar dengan perintah Allah Ta'ala. Itu saja. Innallaha aduwwul lil kafirin. Allah Ta'ala memusuhi orang kafir. Bukannya orang kafir ni musuh Allah Ta'ala dari sudut dia boleh menggugat Allah Ta'ala, kan? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan ni adalah musuh, kamu ambilkanlah dia sebagai musuh. Syaitan ni musuh Allah, musuh kita, musuh Allah. Oh, Allah pun ada musuh, terpaksa Allah berlawan dengan syaitan? Bukan macam tu maksud dia. Disebutkan dengan bahasa macam tu supaya mudah faham, untuk istihdar zihin, untuk mudah hadir di pemikiran kita. Maksud lawan ni engkar, inat. Allah tak ada siapa boleh lawan dia, tak ada siapa boleh argue dia, pasal dia ilah mutlak. Dia kata jadi. Dia nak mati, bagi hidup. Bukan ada siapa memusuhi Allah Ta'ala. Yang musuh pun kalau ikut dia boleh jadi taat, dia boleh jadi beriman, boleh je. Tapi dia jadikan lawan dia, engkar dia siapa? Kehendak dia ilah mutlak, tasarrufat dia, dia perintahan dia mutlak. Cuma bahasa kan kata yang ni musuh, yang ni lawan, yang ni memerangi Allah Ta'ala. Kenapa guna bahasa-bahasa itu? Itu uslub bahasa sastra dalam bahasa Arab. Itu memang uslub bahasa untuk istilahnya istihdar zihin, untuk memudahkan hadir di fikiran kita, memahamkan jangan jadi orang yang memusuhi Allah Ta'ala. Sekali lalu gitu. Tapi musuh dengan makna berlawan dengan Allah Ta'ala, tak siapa lawan dengan Allah Ta'ala. Okey, itu kena faham satu sudut tu. Tu pun ada pelajaran besar tu, yang antara benda besar belajar ilmu akidah ni, belajar bab wahdaniyah. Antara praktikal pun yang paling besar yang memang diajar oleh Nabi-Nabi dan Rasul kita adalah wahdaniyah. Satu antara ilmu besar, nama ilmu kita belajar ni, nama dia ilmu tauhid. Antara nama ilmu ni dipanggil ilmu sifat, pasal kita tak boleh upaya nak belajar zat. Antara ilmu ni dipanggil ilmu kalam. Sikit sebanyak kita ada sebut kalam dulu, pasal apa?
Pasal ada perbahasan dalam bab ilmu tauhid ni yang sampai ulama Islam ulama Islam dibunuh kerana mempertahankan bab sifat ni pada orang salah. Sifat apa? Sifat kalam. Ada ulama di penjara, dibunuh, disembelih, dipancung kepala hidup-hidup pasal nak pertahankan Quran ni kalam Allah, Quran ni kalam qadim, nak bahas bab kalam. Kerana tu dipanggil ilmu kalam. Dia ada munasabah kenapa nama tu. Jadi khas atas kita bicara dipanggil ilmu tauhid. Pasal apa? Pasal antara bahas dia ialah ilmu tauhid. Nak bahas tauhid, nak capai dia tauhid. Maksud belajar bab ketuhanan nak hasilkan tauhid. Satu masyhur sekali nama ilmu kita belajar ni tauhid. Antara nama dia ilmu sifat. Antara nama ilmu dia ilmu kalam. Dan memang antara ulama bahas dalam bab tauhid ni ada nisbah berjalan, ada perjalanan khas ajar macam mana nak tauhidkan Allah Ta'ala. Siang malam pagi petang cerita tauhid. Satu Allah Ta'ala datang dengan uslub nak cerita tauhid kat dia ni macam mana? La ilaha illallah. Jadi ilah meninggal Allah. Allah ni siapa? Wahdahu. Allah ni siapa? La syarikalah. Allah ni siapa? Lahul mulku. Allah ni siapa? Lahul hamdu. Allah ni siapa? Yuhyi wa yumis. Allah ni siapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak cerita wahdaniyah Allah Ta'ala power kan. Sekali lalu lah saya sebut itu. Apa benda tu? Padan kot saya sebut itu kan. Ada benda lapar saya selalu sebut, kita biasa dengar tu. Tak faham pun rasa boleh dapat satu kepahaman kan. Kalau tak faham maksud tak faham terjemah tu lah kan. Apa benda tu? Oh, pergi tengok sikit terjemah, usaha cari sikit. Siapa yang nak dia usaha, siapa nak dia cari jalan, siapa tak nak dia bagi alasan. Itu kot. Ni malas ya ni, bukan malas. Itu antara uslub mengajar. Ada uslub mengajar spoon feed kan, suap sudu spoon feed. Ada apa? Basuh tangan. Ambil. Buka mulut. Pandai. Ajar makan macam ni. Ambil macam ni. Bukan ambil macam ni. Tengok. Pakai jari, bukan pakai tapak tangan. Macam tu. Muduhnya kopel. Macam ni. 3 jam makan nasi sepinggan. Boleh. Nak cerita apa tu? Ada bab memang kena suruh nganga, sebab ada bab ajar makan sendiri. Sama tu uslub mengajar. So kita memang duduk pondok, memang saya cadang buat itu. Saya ngaji ada tok guru buat yang tu. Saya tak nak buat lagi tempat lain. Nanti tempat kita sendiri tu buat lah. Kalau tambah orang ramai, kalau saya buat macam saya nak buat tu pakat lari je. Tak mengaji dah. Saya apa? Oh, nanya aku kena ke ni. Bukan nak menanya orang, tapi tu uslub. Apa cerita ni? Itu. Jadi asal nak cerita burhan wahdaniyah. Jadi nak ambil burhan wahdaniyah apa? Allah memang sah, tu nisbah faham. Apa burhan Allah Ta'ala satu? Kalau dua Tuhan lemah. Dua Tuhan lemah. Bila lemah tak ada alam mustahil. Pasal alam tu ada alam menunjukkan Allah Ta'ala satu. Siap. Macam mana dua Tuhan lemah? Kerana macam ni. Dua Tuhan lemah pasal dua Tuhan ni dua kebarangkalian. Pakat ataupun kelahi. Kelahi memang lemah. Pasal dua-dua Tuhan ada kelemahan. Satu boleh kelahi. Pakat memang lemah. Macam apa? Berpakat lemah. Tuhan tak perlu apa-apa pakatan. Satu parti yang perlu berbakat lemah. Semua parti yang ada kat Malaysia lemah. Movie sikit tu. Sambil-sambil kan. Itu macam mana nak kuat? Berpakat. Nak mau pakat atas dasar apa? Islam. Agama. Habis tak tengoklah bangsa. Tapi atas bangsa pun bodoh. Siapa?
Ada bangsa yang Islam, ada yang kafir, tak jadi. Mesti muafakat atas agama. Pasal Allah Taala perintah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang dengan agama Allah, jangan berpecah belah. Jadi dasar apa? I'tisam bihablillah. Dasar bersatu bukan semata-mata muafakat. Bukan semata-mata nak bina negara. Bersatu atas menegak agama Allah Taala. Kalau tak nak agama Allah, biar kita seorang-seorang nak buat, orang lain tak mau. Pasal dia tak nak ikut agama Allah Taala. Itu prinsip. Itu tuan. Sikit syarah dalam bab konteks kepartian apa sikit tu. Prinsip kita lah agama, bersatu mesti di atas agama. Bersatu bukan atas bangsa. Bersatu atas ilah wahid. Itibak kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panduan yang sampai kepada kita dibawa oleh para ulama. Okay, lalulah. Jadi sifat wahdaniyah Allah Ta'ala ni, yang ni adalah antara tahap kesempurnaan dan tahap paling tinggi kita mengaji bab tauhid. Bila kita jadi ahli tauhid, sentiasa tauhid Allah Ta'ala. Tengok makhluk, ingat Allah. Ni makhluk ni menzahirkan Allah wahid. Bayang tak? Saya ngajar prinsip Tok Guru ajar, kata dia, kadang-kadang masa dia ajar tu disebut telefon. Zaman dulu telefon lah kan. Telefon, tambah telefon lah ni lagi senang kan. Saya kata lagi senang macam mana? Pasal telefon dulu bunyi sama ya. Kring kring. Telefon lah ni kalau tak setting bunyi sama lah. Kalau setting macam mana? Oh ni bunyi lain, oh ni bunyi lain, oh ni bunyi lain, oh ni bunyi lain. Kalau bunyi itu buah hati kita, dia akan bunyi macam ni. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata. Kita dengar lagu tu, tune talk lah apa, ringtone tu, kita tahulah ni isteri aku telefon. Ummiku sayang, ummiku sayang. Mak kita telefon. Ibu, kau lah, bubuh yang tu ringtone. Mak telefon mesti bunyi yang tu. Kawan, kawan rapat kita. Kalau bunyi yang standard dia ni, yang ni tak apa, tak kenal, unknown person. Saya nak cerita apa ni? Kita dengar bunyi, kita dengar tu, kita boleh tahu dah siapa. Saya nak cerita dia lah tu. Makhluk ni paling besar kita mengenai tauhid apa? Makhluk ni menilalahkan Allah dia jadi aku. Cuma kena banyak masa lah. Saya pun tak banyak masa guna untuk tu. Tapi kalau kita dah faham disiplin tu, apatah lagi orang kata apa, dah jatuh hati kita. Ada masa yang memang kita boleh duduk buat, walaupun tengah orang ramai, tapi kita dah faham prinsip macam mana hadir hati ke Allah Ta'ala ni. Walaupun tengah orang ramai, hati kita sibuk dengan dia. Nak dapat itulah susah kan. Dan nak dapat dia macam mana? Dia kena latihan. Ilmu satu hal. Dan ilmu pun sebenarnya bukan perlu belajar lama-lama ni. Kadang-kadang ilmu tu sikit pun tak apa dah. Tapi masalah kat kita apa? Kadang-kadang gaduh nak ilmu, tapi kita tak pernah beramal dan cuba, tak pernah bawa. Yang tu yang menyebabkan ilmu kita tak bermanfaat. Kalau kita gunakan, walaupun ilmu kita hanya satu perkara kita faham, apa dia? Allah wujud, aku asal tak wujud. Ni boleh wujud semua makhluk ni pasal apa? Allah lah yang mewujudkan semua makhluk yang ada ni. Allah memang wajib wujud, makhluk harus wujud. Allah qadim, makhluk semua baharu semua kita ni. La ilaha illallah. Hati hadirnya tu, bawa hari-hari kat tu. Ahli tauhid 24 jam. Cuma kita tu lah sebut ilmu tu satu, lepas tu nak bawa. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk jadi ahli tauhid ni. Satu limpah kurnia dia. Yang tu mestilah ada benda yang ditaklif buat kita. Apa dia? Kena mujahadah, muzakarah, muraqabah, musyahadah, mutala'ah. Ada mujalasah, ada musahabah. Apa benda tu? Musahabah, kena banyak duduk bersohbah dengan guru. Mujalasah, kena duduk banyak dengan orang yang duduk bicara tauhid. Kena mutala'ah, kena banyak baca buku, baca kitab.
Ataupun banyak muzakarah, bermuzakarah, berbincang-bincang, duduk sembang tauhid. Sembang tauhid. Lagi apa? Kena musyahadah, muraqabah, belajar zikir, hadir hati. Untuk muraqabah, belajar untuk memandang Allah Ta'ala, melihat dengan mata hati, sedarkan aku ni makhluk Allah, Allah yang jadikan aku. Kena banyak muraqabah dan musyahadah. Tu istilah-istilah ulama lah. Kan? Kena mujalasah, musahabah. Lagi apa? Mutala'ah, muzakarah. Lagi muraqabah, musyahadah. Kita banyak apa? Membawang. Lagi apa? Nak sebut nak kerti? Mengetih. 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 Membawang. Membuang. Merepet. Merapu. Meracau. Menggame. Menghayal. Melepak. Mana ada satu langsung dengan perjalanan para ulama kita. Lain langsung, ghair langsung daripada perjalanan ulama. Satu kita tak dapat. Itu gaduh, susah lah. Bukan susah, tak pernah buat. Mana susah. Sikit lah sana. Nisbah kita nak bicara tauhid tu, memang Allah Ta'ala wahdaniyah, ada ilmu kena belajar, ada kefahaman nak kena ambil. Atas kita bicara burhan. Kalau ada dua saja ilah, alam ni takkan ada kerana dua ilah lemah. Macam mana dua ilah lemah? Sama ada dua ilah ni nanti dia muafakat ataupun kelahi pun lemah, muafakat pun lemah. Mustahil keadaan Tuhan ni dua ataupun banyak muafakat, ataupun dua yang kelahi, yang tak sepakat. Dua-dua ni hal mustahil. Hal yang mesti ahad. Itu information yang sangat simple lah. Simple. Mudah untuk faham kita. InsyaAllah sambung nanti. Wa amma burhanu wujub ittisafi ta'ala bil qudrati. Kudrat. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada. برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.